Sejak tahun 1991 hingga 2020, tujuan rancangan Malaysia sentiasa digaris di bawah bayangan wawasan 2020, tetapi malangnya pada tahun keramat 2020, Malaysia masih tersekat di kategori middle income nation atau masih lagi negara membangun. Walau bagaimanapun, saya tetap yakin bahawa Malaysia akan mencapai negara maju menjelang tahun 2025 dalam kerajaan madani ini. Keyakinan saya ini bergantung kepada beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Pada tahun 2022, GDP per kapita Malaysia adalah $11,971. Maka dengan hanya pertumbuhan sebanyak 15.7% saja setahun atau 15.7%, Malaysia akan melonjak menjadi melepasi threshold negara high income nation, iaitu pada $13,845. Faktor kedua adalah pelaburan geopolitik. Malaysia dan juga Asia Tenggara menjadi tumpuan pelaburan kerana perang dagang antara US dan China. Itulah sebab dari tahun 2018 hingga kuartal 1 2023, Malaysia merekodkan pelaburan 1.23 trilion ringgit foreign direct investment dan domestic direct investment. Apabila kilang-kilang siap dibina, ratusan ribu peluang pekerjaan berkualiti akan dicipta. Gaji pekerja dijangka akan naik kerana persaingan pekerja, mencari pekerja dan peningkatan produktiviti. Ia juga membawa spillover effect yang besar. Contohnya dalam sektor makanan, pengangkutan, logistik, sektor dan sektor perkhidmatan. Maka saya cukup yakin bahawa kita akan mencapai negara maju menjelang 2025 di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun. Namun, faktor yang menentukan kejayaan kita menjadi negara maju atau negara gagal sebenarnya adalah suasana domestik politik di negara kita. Setelah 10 bulan kita menyelesaikan masa pilihan raya ke-15, Malaysia masih belum berjaya meredakan suhu politik yang mendidih. Malah ada setengah pihak yang sengaja mencipta ketidakstabilan menggunakan isu-isu 3R, isu raja, kaum dan agama, semata-mata untuk menangguk di air yang keruh. Ada pimpinan politik masih melabelkan kaum Cina dan India sebagai kaum pendatang, walaupun sudah lebih 100 tahun keluarga turun-temurun kami berada di tanah air Malaysia. Ada pemimpin politik melabelkan kaum minoriti sebagai punca fenomena rasuah. Ada ulama politik selalu mengeluarkan dalil-dalil mengikut kesukaan dan kesesuaian partinya. Polarisasi politik beracun inilah sudah dibuktikan mampu memecah belahkan masyarakat Malaysia ke satu tahap yang amat membimbangkan. Jika kita tidak meredakan keadaan suhu ini, ia mungkin akan menyebabkan syak wangsangka dalam kalangan rakyat jelata. Pelabur sebenarnya amat sensitif kepada permasalahan politik domestik. 1.23 trilion pelaburan akan lari jika kita terus berbalah. Jadi saya mohon supaya Bacok dan juga kawan-kawan di sebelah sana, tak payahlah buat apa-apa demo. Demo ini dia akan menakutkan pelaburan. Dan kita tahu bahawa kita ada kebebasan. Bolehlah bersuara di sini, boleh membangkang di sini, tak ada masalah. Tapi pelabur amat sensitif terhadap himpunan besar-besaran. Dan sebenarnya pada hari 16 September, itulah Hari Malaysia. Speaker, di mana kita harus bersama-sama bersatu padu sebagai satu negara Malaysia. Bukan masa untuk kita mengadakan demonstrasi yang mengancam perpaduan rakyat Malaysia. Yang Berhormat, mencelah sikit saja. Nantilah, you ada time tadi. Okey, tak apa. Okey, sikit. You mention. Okay. 30 saat. 30 saat. Terima kasih, Speaker. Saya nak tanyalah Yang Berhormat. Kalau dahulu Yang Berhormat lah dan juga Yang Amat Berhormat Tan Bun lah yang mengerahkan rakyat turun ke jalanan. Tapi hari ini kami nak turun secara aman, belum apa-apa lagi.
telah dihalang dan dikatakan boleh merosakkan negara dan seumpamanya. Point taken. Sekarang kita sudah ada banyak pilihan raya. Pilihan raya ada perhimpunan. Boleh ceramah, no problem. Sudah cukuplah ceramah-ceramah. Perhimpunan besar-besar pun sudah buat. Cukuplah. Sekarang masa untuk fokus kepada ekonomi, fokus kepada perpaduan negara. Yang ini point saya. Ya. Yang Berhormat, terima kasih. Cukup. Boleh saya masuk sikit? Terima kasih. Sekejap je. Tak cukup time.